Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Amma ba'd. Muka surat 15, baris yang ke-5 dan saigianya. Dan saigianya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu. Dulu kita bicara tentang sempurna semaya itu ada 12 kali 12. 12 kali 3. 12 perkara. Dan setiap perkara itu ada 3 dia. Malam ini kita akan bicara tentang mengetahui apa yang kita nak buat dalam sembahyang. Dan qadarnya, pada mana kita nak buat supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan dia oleh Allah. Maka bahawasanya sembahyang itu sesanya telah menghimpunkan padanya beberapa pagai daripada kebajikan, daripada af'al. Apa makna af'al? Makna perbuatan. Amalan perbuatan itu makna af'al. Dan azkar, zikir ataupun bacaan. Semaya kita ni, dia berhimpun 2 perkara dari itu. Yang pertamanya, af'an, perbuatan, dan azkar. Iaitulah zikir serta bacaan. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang, dan berkata ia, Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah. Apa makna muqaranah? Hendaklah ia sertakan niatnya yang dimuhtabar, yang diterimakan pada syarah. Ini perbahasan niat telah kita jelaskan dulu dalam bab niat. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Kita kena sedar belaka dalam kita perbuatan sembahyang, bila kita sebut Allahu Akbar, maknanya Allah yang maha besar. Mana kita kena membesarkan Allah, maka maknanya Allah Akbar itu yang terlebih a'zam. Apa makna a'zam? Terlebih agung. Dan ajal terlebih mulia, maka adalah benar hatinya dalam perkara itu. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiada sesuatu, dan sesungguhnya ia telah berhadap ke atas. Maka apabila mengangkatkan 2 tangannya kepada kedua telinganya, mengisyaratkan dia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud. Apa makna ma'bud? Tiap-tiap sembahan. Bila kita angkat tangan kita, Allahu Akbar, tak telinga sini, maknanya kita buka habis, tak ada lagi aku, sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma, bila kita baca ni dalam doa iftitah, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Allah Ta'ala ni maha suci daripada semua benda-benda kekurangan, benda-benda yang tidak layak bagi Allah. Dia ni maha suci, itu makna subhanakallah. Bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia dan berkat pada yang menyebutkan namanya. Orang yang menyebut nama Allah, dia dapat berkat akan pekerjaan yang dikerjakan. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau wahai Tuhanku, dan maha besar engkau. La ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripada engkau, tiada yang dahulu dan yang kemudian. Semuanya Allah SWT terdahulu dan kemudian. Dan apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh kita baca a'udzubillah dalam sembahyang? Boleh kita baca a'udzubillah dalam sembahyang? Boleh, tapi syaratnya perlahan. Jangan bila tulis jadi tulis PK jadi email kita Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada orang baca lagi tu. Namun jumpa lagi tak, dia kata kena baca apa ni? Auzubillah. Kita kena baca perlahan. Auzubillah minasyaitanir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Boleh baca, tapi syaratnya perlahan. Jangan baca derah kan? Apa makna dia? Yakni aku pohonkan di kau bahawa engkau lindungkan dan engkau pelihara akan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni yang kena kutuk. Mana kita start semaya kita dengan auzubillah minasyaitanir rajim. Kita minta pelindung dengan Allah daripada syaitan yang nak kacau kita. Pasal itulah cerita apabila orang ni tak minta pelindung dengan Allah, maka dia akan jumpalah kawan-kawan kami. Bila kita minta pelindung dengan Allah, Allah Ta'ala akan lindung kita daripada gangguan syaitan. Mudah-mudahannya kita akan dapat khusyuk dalam semaya kita. Tidak diganggu lagi oleh syaitan. Dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau pada tiada sesuatu pekerjaanku. Dialah yang mempunyai lemah lembut. Allah Ta'ala ni sangat lemah lembut dengan hamba-Nya. Lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Dengan memberi rezeki, lagi kasih sayang ia akan segala hamba-Nya yang mukmin. Allah Ta'ala beri rezeki belaka atas dunia ni. Itu dengan dia panggil sifat Rahman. Sifat kasih sayang hamba Allah Ta'ala ni, dia beri rezeki belaka. Orang kafir, orang berakau dia pun beri rezeki lagi. Baik. Rahman dan tidak Rahman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia ni, orang berakau ke dia, tak dengar, tak tahu dia, tak akan beri dah. Beri apa? Beri kau orang ni. Tak nak kata. Tapi Tuhan, manusia, dia sembah muka lain. Sembah daripada lain. Syirik kepada Allah Ta'ala. Bukan syirik. Kata huduh ke Tuhan lagi. Bapak Yahudi ke apa tak kata Tuhan? Yadullah maghlulah. Dia kata, Tuhan, tangan Tuhan ni terbelenggu. Tuhan ni fakir. Kami ni kaya. Yahudi. Dia panggil apa ni. Punyalah. Tak uti bahasa dia. Tapi Allah Ta'ala beri dia makan. Beri rezeki lagi. Itu dia panggil sifat Ar-Rahman. Ada dengan Allah SWT. Tetapi sangat rahmat, sangat sayang dia akan hamba yang mukmin. Tapi dia tak sayang kalau kafir. Beri juga. Tapi orang mukmin tidak. Allah Ta'ala beri rezeki dan dia sayang kepada orang mukmin. Inilah kelebihan kita, orang mukmin. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan, iaitulah Yahudi dan Nasrani. Semua sekali lah, bukan Yahudi Nasrani saja. Pasal itulah sebagian ulama kata, ghairil maghdubi alaihim Yahudi, waladhdallin Nasrani. Jadi kita jangan sebut, jangan sempitkan tafsir Quran. Itu memang ditafsir oleh ulama-ulama tafsir. Tapi maksud di sini contoh. Yahudi dengan kesesatan dia. Dengan apa ni? Kemurkaan Allah SWT. Nasrani waladhdallin, orang sesat Nasrani. Tapi termasuk di kala dua golongan manusia atas dunia ni. Satu yang sesat, satu lagi golongan maghdub yang dimurkai oleh Allah. Tak kira sama ada dia Nasrani atau dia Yahudi. Orang Melayu, kalau dia ni buat dua perkara yang tersebut, maka dia termasuk di kalangan orang yang kita minta berlindung dengan Allah. Supaya jangan bui kita ni ikut jalan-jalan tersebut. Tetapi dijadikan daku di atas jalan Anbiya. Apa mana Anbiya? Para Nabi. Itu mana Anbiya. Dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu syuhada. Dan siddiqin, iaitulah orang-orang yang benar. Siddiqin, orang-orang yang benar. Janji mereka kepada Allah. Apa yang mereka janji, mereka telah laksanakan. Maka apabila engkau rukuk, maka fikir di dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, kita fikir dari diri kita waktu kita rukuk, seolah-olah kita berkata, hai Tuhanku, bahwasanya aku merendahkan diri aku antara hadapanmu. Dan aku datang dengan diriku yang asi, yang derhaka. Asi mana derhaka. Aku datang dengan diriku yang asi, yang derhaka ini kepadamu. Dan mengikut diriku yang banyak jinayah bagi azamah. Berarti molek, dia banyak dari kitab kita istilah Arab. Jinayah bagi azamah. Apa makna azamah? Bagi keagungan. Keagungan engkau ya Allah. Mudah-mudahan engkau ampuni akan daku.
Jadi kita harapnya Tuhan akan beri keampunan kepada kita. Dan dibacanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdik. Maknanya Maha Suci Tuhanku. Aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, yang sangat agung, yang sangat besar dan mulia, yang karim. Mana karim? Yang pemurah. Karim yang pemurah. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Apa makna i'tidal? Apa i'tidal? Dan apabila engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal dan mengucap sami Allahu liman hamidah, maknanya telah mengampuni Allah Taala bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Kemudian mengucap Rabbana lakal hamd, maknanya Tuhan kami, bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi melakukan perbuatan ini. Kemudian maka engkau sujud, maknanya aku cenderungkan, rendahkan diriku dengan zalil. Apa makna zalil? Dengan kehinaan. Itu mana zalil? Dengan mana kehinaan. Dan menyerahkan diriku kepadamu. Engkau yang mempunyai karam. Apa makna karam? Yang mempunyai kemuliaan. Dan ampun, yang mempunyai keampunan. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'afu anni. Baca dah kita dah? Kau tak baca? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'afu anni. Maknanya, ampunkan daku, hai Tuhanku, akan kesalahanku. Dan kasihani olehmu akan hambamu yang khati'ah. Apa makna khati'ah? Yang bersalah. Khati'ah, mana yang bersalah. Anda bagi dia, mana dia? Dan beri rezekikan olehmu akan daku, dan jabar. Apa makna jabar? Tutupkan, macam mana jabar? Jabarkan dhaifku. Yakni tutupkanlah kelemahan aku. Tuduhlah kelemahan kami ini. Dan tunjuki akan daku dalam nuskah kita ni. Dalam nuskah yang lama ni, nuskah lama tu, dan tunjuki akan dia. Yang betulnya tunjuki akan daku. Sebagaimana yang kita ada dalam nuskah lain. Dalam nuskah Al-Miriyah, dan tunjuki akan daku. Betul. Baiklah kita. Tunjuki akan dia. Semua doa tu akan daku, tiba-tiba sini akan dia. Jadi kita betul balik akan daku. Jadi alhamdulillah semalam kita jumpa sebuah lagi kitab. Kitab Muniyatul Musalli yang dicetak di Osaka, Yaban, di Jepun. Kitab Musalli ini dicetak di Jepun. Dengan tulisan Amir. Baru jumpa pula. Salah lagi. Satu nuskah lagi. Jawi. Maka dengan ini kita, ada tangan kita lah ni, nuskah Miriyah yang dicetak di Mekah. Nuskah yang dicetak di sini. Di Singapura. Dan di Thailand. Malah jumpa lagi satu nuskah yang dicetak di Osaka. Di Yaban, di Jepun. Kitab Musalli cetak di Jepun. Yang ayatnya hebat dia tu. Jadi boleh membantu kita lah. Bila berlaku ikhtilaf nuskah ni, kita tengok bahasa Melayu. Ya. Jadi betul kitab kita tu akan daku. Jadi sebenarnya dia tulis sini akan dia, tulis akan daku. Dan tunjuki akan daku akan jalan yang sebenarnya, dan afiah akan daku, dan maafkan daripada. Jadi semua ni kita minta Allah SWT bui afiah, bui keampunan, bui keselamatan dan kesejahteraan. Itu mana afiah.
Dan apabila engkau duduk tasyahud. Mana duduk tasyahud? Duduk tasyahud macam mana? Duduk baca at-tahiyat. Alhamdulillah. Dan membaca tahiyah, maka engkau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu. Tiada sugianya bahawa disembahyangkan malaikat baginya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya, sejahtera atasmu, ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan kepada kami semua wahyu yang diberi oleh Allah. Pesuruh Tuhan engkau, dan engkau nasihat bagi umat engkau. Wa rahmatullah dengan rahmat Allah SWT. Dan ridwan, mana ridwan? Maknanya keredaan. Itu mana ridwan? Keredaan bagimu, wajib dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Jadi semua baca kita ni dia tidak terjemah harfian. Dia royak makna kita bacanya lagu ni lah kalau kita kata dalam semaya kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yakni ampun Allah Ta'ala beri keampunan atas kami dan atas segala, maknanya atas semua orang yang dahulu daripada nabiyin. Mana nabiyin? Para nabi, itu mana nabiyin. Dan siddiqin, iaitu orang-orang yang benar, yang terdiri pada para nabi dan sahabat-sahabat dia. Dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. Mana selagi orang ini ikut jalan perjalanan nabi, sehingga hari kiamat, orang ini termasuk dalam doa yang tersebut. Jadi kita harap kita ni, insyaAllah ta'ala, duduk di atas jalan yang diredai oleh Allah, mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, para anbiya, siddiqin dan para syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah. Yakni tiada ma'bud. Apa makna ma'bud? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dalam langit dan bumi. Yang lainnya ialah Tuhan yang wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Tuhan yang esa. Wahdaniyah mana Tuhan yang esa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ialah khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin awana khatamun nabiyyin. Maknanya penyudah yang terakhir bagi segala nabi. Tak ada nabi lagi lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mursalin yang terakhir daripada segala rasul. Lepas Nabi kita tak ada lagi rasul yang lain. Dan Safiyah Rabbil Alamin. Awana Safiyah. Dalam nusrah lama ni dia tulis sifat beki alaf. Apa betul dia Safiyah. Fa tambah ya selong. Di antara fa dengan ta tambah ya. Fa ya ta. Safiyah Rabbil Alamin. Apa makna Safiyah? Maknanya pilihan Tuhan sekalian alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatamun nabiyyin. Nabi yang terakhir. Khatamul mursalin, nabi yang rasul yang terakhir. Wa Safiyah Rabbil Alamin, pilihan Tuhan sekalian alam. Itu makna Safiyah. Kalau sifat lain. Ada kena baiki kitab tu Safiyah. Itu. Dan pilihan daripada segala makhluk. Segala makhluk Nabi kitanya terpilih menjadi imam bagi segala manusia. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Minta doa pula di akhir semaya kita minta doa untuk diri kita sendiri dan segala orang mukmin dan mukminat. Jadi kita ya kena doa. Di akhir semaya berdoa. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Doa dalam semaya. Tapi kita sudah jadi satu budaya masyarakat kita ni, tak doa dalam semaya. Dia doa bila sudah semaya. Ngatik ramai-ramai, patut doa. Itu pun kalau tak imam baca. Kalau tak imam tak baca, sebahagiannya pakai tak baca.
Yang ni sebaik-baiknya kita berdoa di akhir semaya kita. Itulah di antara tempat yang mustajab doa yang disuruh, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu. Mula-mula assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Artinya, hai segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku. Tengok. Makna assalamualaikum, mana apa? Bila kita kaya kanan, assalamualaikum. Mana hei? Sahabat-sahabat, orang-orang yang duduk alik kanan apa ni? Dia ada sebelah kanan saya. Kamu ni sejahtera, selamat daripada kejahatan saya. Dan khianatku apabila keluar daripada masjid. Tapi kenapa orang itu pergi masjid? Pergi masjid khianat juga kepada orang lain. Kenapa? Kerana semaya tak betul. Semaya dia itu tidak betul. Tidak menepati piawaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita semaya ni, semaya nak sudah ya. Cukup rakaat, cukup 3 rakaat, itu saja. Tapi kalau semaya betul-betul, bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ini mencegah manusia daripada fahsya', perkara yang keji dan mungkar. Tapi pasal apa kita sudah maya, tidak ada kesan, tidak ada beri makna apa-apa lain daripada balik lagu itu juga, serupa itu juga. Belum maya berbuah juga, sudah maya buah juga, tak ada zikir, tak ada doa sendiri. Kerana salah kita pun kita tidak niat bahawasanya mung ni orang dekat kanan saya. Bila kita assalamualaikum lagi, hey, orang lagi ini, kamu ni selamat dan sejahtera daripada khianat dan apa yang saja kami nak buat. Riwayat daripada Hasan Basri, Al-Basri rahimahullah taala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Bagi orang sembahyang itu 3 karamah. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Orang kebajikan dia naik daripada langit sampai ke langit. Dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya hingga ke langit. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nascaya tiada berpaling dia daripada sembahyang. Jadi mana-mana hal asar ataupun hadis yang disebut dalam kitab kita ni, yang kita tak komen tu maknanya kita tak jumpa cari setakat ni. Dengan kesempitan masa yang ada, tak jumpa cari dalam sumber hadis, sumber-sumber kita hadis. Mana-mana hak anda jumpa kita beritahu sama ada dia ni sahih ataupun tak sahih. Jadi hak kita senyap tu maknanya perlu jumpa lagi dah. Itu kaedah. Satu kaedah kita buat, kalau kita senyap tak royak tu maknanya tak jumpa. Tak payah boleh ada acak lah. Amun dia kata betul ni hadis ni. Jadi hamba cari dah. Sudah berusaha banyak kitab dah tengok tapi belum bertemu lagi dengan lafaz hadis ni. Nak royak sahih pun tak boleh, nak kata tak sahih pun tak boleh. Jadi senyap. Maka inilah karamat yang dimuliakan Allah akan orang yang sembahyang. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu sebagai kesempurnaan sembahyang. Sunat-sunat kita buat ini adalah merupakan kesempurnaan sembahyang. Dan adalah adab yang dituntut memeliharakan dia supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Mendirikan hak sembahyang. Jadi habislah kita perbincangan tentang perkara yang sunat, bacaan-bacaannya. Kali ini, malam ini kita akan berpindah kepada bab sujud sahwi. Bab apa ni? Sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi? Mana apa sujud sahwi? Mana apa? Sujud kerana terlupa. Sahwi makna sahab. Sahab bermakna nasiah, makna terlupa. Sujud ni kerana terlupa. Jangan tambah-tambah. Bukan nak tambah semaya dah. Sujud ni kerana terlupa. Itu makna sujud sahwi. Ketahui olehmu. Siapa dia mu? Kita lah pembaca dan pendengar sekalian. Sunat hay'ah. Berapa banyak ada sunat hay'ah? Ingat kita, sunat hay'ah ada berapa? Cari lagi tak lebih lain. Banyak puluh sunat hay'ah yang ada. Saya sudah bincang dengan panjang dulu kan. Sunat hay'ah itu tiada dituntut di Jabar
mana jabar, ditampal, diganti, mana jabar. Dijabar, mana ditampal, atau digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan dia. Mana sunat hay'ah mengikut dalam mazhab Syafi'i, iaitulah sunat ini tidak payah ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita tinggal sajalah. Tak boleh pahala je lah. Dan sunat ab'ad itu pula, berapa ada sunat ab'ad? Sunat ab'ad ada berapa? Lupa dah. Ngaji dah lagi tak juga dah. Sudah ngaji tahu kita. Oh dia tabu habis di masjid. Kau balik je, baca sekat lama, jauh sama sekali. Payahlah nak alim lagi ni. Syarat nak alim ni kena baca banyak, murajaah, kena ada muzakarah. Patut malam-malam kita muzakarah sama sendiri. Malam cuti, malam Jumaat cuti, malam Sabtu cuti. Baca kita. Barulah cepat boleh ilmu. Dan sunat abad itu apabila ditinggalkan akan dia, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia. Sunat digantikan dengan dia, ditampal dia dengan sujud sahwi. Iaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Ingat, sunat hay'ah ada berapa? 8 perkara. Iaitu tasyahud awal. 1. Atau kunut subuh. 2. Atau witir. Kunut lembayar witir. Atau witir. Maknanya bukan witir tu. Atau kunut dalam sembahyang witir. Anda boleh. Biar jelas kita mengaji. Biar faham. Kita habis kita ni insya-Allah faham. Daripada awal sampai akhir. Dan selawat atas Nabi SAW pada keduanya. Pada kedua, kunut. Subuh dan witir. Itu mana keduanya. Seperti dahulu sebut kenyataannya, telah jelas dahulu. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia akan salah suatu daripada yang 8 itu. Bila kita tinggal salah satu daripada yang 8 perkara ni, kita sunat jabar, tampal, ganti hak kita tinggal tadi dengan sujud sahwi. Atau ia mengerjakan seperti suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Mana-mana perbuatan dengan sengaja batal, tiada membatalkan dia dengan lupa. Lupa tak batal, sengaja batal. Seperti memanjangkan rukun yang pendek. Mana rukun pendek? Iaitulah i'tidal. Apa dia i'tidal? I'tidal ni makna bangun daripada rukuk. Itu dipanggil i'tidal. Jadi kalau kita duduk lama sini, maka tak boleh. Dan duduk di antara dua sujud, itu rukuk pendek juga. Dan seperti berkata dengan sedikit, salah dikecek dengan maya. Orang yang mari konsep kita, jangan tersalah. Tapi kalau kecek sungguh, batas maya. Tidak sengaja. Orang yang mari gelecek kita. Orang yang mari kurang umpamanya. Dan makan yang sedikit. Ada juga makan dengan bayar. Yang sekarang tak sengaja ni. Kalau bawa bekal dari poket mari punya dengan bayar boleh? Batal bayar dah. Atau melebihkan rakaatnya dengan lupa. Maya 3 rakaat, kita pergi bangun jadi 4. Itu sudah lebih. Tapi kalau sengaja, batal. Terlupa, dimaafkan. Maka semua perbuatan tersebut sunat. Sunat sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi dengan dia. Atau memindahkan rukun qauli. Apa makna rukun qauli? Rukun bacaan. Itu mana rukun qauli? Yang tiada membatalkan dia. Seperti membaca Fatihah dalam rukun. Fatihah ni tak boleh. Tempat dia mana? Waktu kita qiyam, waktu berdiri. Tiba-tiba kita serah, tak kali baca Fatihah dari rukuk ni, baca je. Tengah ada rukuk ni, Subhana Rabbiyal Azim, baca pula Fatihah ni. Atau dalam sujud. Atau membaca tahiyyah pada qiyamnya. Tukar tempat. Tempat pergi baca tahiyyah, kita pergi baca Fatihah. Maka, tukar tempat begini, sunat ia sujud sahwi. Kerana bertukar tempat. Berapa perkara?
tadi melebihkan, melakukan perbuatan yang membatalkan semaya dengan sengaja, tapi kita lakukan dia dengan tak sengaja atau terlupa. Yang kedua, memindahkan rukun qauli. Tempat dia di qiyam, kita pergi baca di tahiyat, di rukuk umpamanya. Yang ketiga, dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyang yang dengan sengaja, halnya sekalipun. Kalaulah tak batas semaya dengan sengaja, sekalipun sebab ia meninggalkan dia tahaffuz. Apa makna tahaffuz? Apa makna tahaffuz? Tahaffuz maknanya menjaga perbuatan semaya. Itu makna tahaffuz. Berhati-hati, tinggal dalam semaya. Sudah semaya kita kena jaga. Tiba-tiba kita pergi buat benda-benda yang tidak ada kena-mena dengan semaya. Itu makna tak ada tahaffuz. Kita buat benda yang diasing daripada semaya. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu. Kita rasai ragu. Seperti kunut atau tasyahud awal. Aku ni baca ke tak kunut sana? Itu mana syak? Seperti syak adakah ia baca kunut atau tiada? Maka sunat ia sujud sahwi. Kuat lupa ni. Tak tahu baca kunut kodok. Jadi semaya lagu mana tahu lah. Nah. Yang penting ni hukum dia. Dan jika hilang syaknya, keraguannya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun kerana taradudnya tidak yakin pada lebih. Kita duduk maya-maya sudah. Rakaat yang keempat yang kelima ni 4 kali 5 duduk main. Lepas tu kita yakin bahawasanya rakaat yang kita duduk hari ni rakaat yang keempat. Ada lebih sikit apa? Kita kena sujud juga. Sebab apa? Sebab kita taradud, tak yakin. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jika ia tinggalkan tasyahud awal. Kita tinggal tasyahud awal. Sunat sujud sahwi. Maka berdiri ia lagi betul. Kira-kira sampai ia kepada hak rokoknya dan lebih. Maknanya kita tak pada duduk rakaat yang kedua. Lepas rokok, lepas sujud, kita bangun. Patut kita duduk untuk baca tasyahud awal. Tapi kita bangun, nak bangun diri, siapa hak rokok dah? Ataupun lebih? Apa jadi? Sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyamnya. Jadi boleh kita. Dia syaratnya, nak undur balik itu sebelum naik rokok. Rokok itu sangat rokok. Tapi kalau siapa hak sudah dianggap berdiri, tak boleh lagi kita tunduk balik. Tak boleh. Kalau tunduk juga batal. Pasal kita sudah qiyam dah. Qiyam tak boleh tunduk balik. Tapi kalau duduk rokok baru naik serak baru naik. Boleh lagi turun. Tapi kena sujud sahwi. Atau ia tinggalkan dia kunut. Maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Dia tak baca kunut. Dia kembali semula. Tak ada sujud lagi, dia bangun balik. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Maka sujud sahwi pada segala surah. Apa makna surah? Pada segala gambaran. Pada segala gambaran, itu mana surah yang tersebut itu. Jikalau lupanya atau jahilnya. Lupa ataupun jahil, dua-dua ini lupa. Dan jika kembali ia kepada kunut. Atau tasyahud awal, padahal sudah hampir kepada qiyam. Atau hampir kepada sujud pada kunut, batalah sembahyangnya. Jika sengaja ia meninggalkan kedua-duanya. Mana kita bangun dekat dengan nak qiyam dah, ingat. Tasyahud awal tak baca lagi, kita turun balik, batal sembahyang. Kena terus bangun, kemudian ganti dengan sujud sahwi. Supaya juga kalau dia tak baca kunut, turun dekat dengan nak sujud dah, jangan bikah bangun balik. Teruskanlah. Tetapi tiada sunat sujud sahwi. Tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdirinya. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai pada hak rokok atau turunnya
pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatan. Mana kita baru bangun sikit ya. Kita duduk rakaat kedua. Nak bangun rakaat ketiga, tiba-tiba bawa akak kepala sikit daripada sujud. Kita tengok tasawuf awal tak ada, kita turun balik, itu tak kena sujud sahwi. Pasal perbuatan sikit. Lupa juga kita, lepas kita rokok, patut kita baca kunut. Tapi kita turun sikit dah nak sujud. Tiba-tiba kita teringat, ya akhirnya belum baca kunut, kita bangun balik, itu tak apa. Sikit. Maka segala surah yang tersebut itu, surah mana apa surah, gambaran atau bandingan ataupun contoh yang tersebut itu, jika imam atau orang yang sembahyang sendirinya. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, kita ni makmum, seimam awak salah lawan jadi. Maka tiada tafsil, mana tafsil, tiada penjelasan ataupun huraian lagi. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya. Imam duduk lagu tu, ikut lagu tu. Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Seperti ia qiyam, sudah betul tempat berdirinya. Seimam tinggal tasawuf awal. Dia bangun straight. Betul dah. Duduk di rakaat yang ketiga. Kemudian, ia kembali kepada duduk majlis tasawuf. Seimam tu ingat, bila dia naik, bikah bangun dah, cakap, ada makmum belakang tegur, subhanallah. Seimam panik juga. Subhanallah, ni tiada salah dah. Dia tunggu balik, pergi baca tasawuf. Kita makmum belakang nak ikut ke tak? Makmum di belakang ni. Nak tunggu kali dengan seimam ke tidak? Atau sujud ya, sudah sempurna menghantarkan anggota yang sujud. Maka kembali pula kepada kunut. Dia sudah sujud dah. Bila orang subhanallah, dia bikah bangun balik. Dia naik nak kunut pula. Maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya. Makmum jangan ikut. Kita tahu dah dia salah. Tunggu saja dia. Tunggu sampai dia bangun pula. Jangan tunggu dia. Kalau tunggu, batal kali kita. Sebab kita tahu dia salah. Ataupun dia sudah sujud, tiba-tiba dia bangun balik nak baca kunut, yang kita jangan bangun. Kita tunggu sini. Tunggu duduk di tasawuf. Jadi faham tak? Gambaran yang terakhir ni, seimam salah. Buat lagu mana? Makmum apa jadi? Maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya. Tetapi adalah menanti berdiri imamnya. Kita tunggu. Kalau imam sujud, kita tunggu saja. Kalau imam terbangun, kita tunggu di tasawuf. Jangan tunggu dia. Menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya. Pada surah meninggalkan tasawuf awal atau belum lagi berdiri, maka kembali imamnya duduk tasawuf padahal dia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan dia duduk berserta dengan imamnya. Kita jangan tunggu dia, biar dia awak salah. Kita duduk saja itu atau kita duduk tasawuf. Demikian lagi, jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian kembali imam kunut. Maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tetapi wajib ia turun sujud. Maknanya, imam sudah sujud. Imam sudah sampai pada peringkat rokok. Dia sujud dah. Tiba-tiba makmum belakang ni, dia cacat. Subhanallah. Imam sujud dah ni. Dia tengah sujud, bila bunyi subhanallah, dia bangun balik, kau naik, nak pergi baca kunut. Apakah makmum ni kena baca kunut sekali dengan seimam? Ataupun kita turun, sujud? Ini surah yang ni. Gambar hak ni. Jelas tak jelas? Payah juga sikit ni lah. Demikian lagi, jika sujud imam,
Padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Makmum tak sujud lagi. Imam sujud rapat tanah dah. Sebab makmum nak tunggu kunut. Kemudian kembali imam untuk berkunut. Imam ni bila kena subhanallah, dia sujud dah. Dia fikah bangun balik nak baca kunut. Maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tetapi wajib dia turun sujud. Maka adalah dua surah ini, dua gambar ini, tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu. Maknanya tak sunyi daripada kesalahan. Kembali maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tapi wajib dia turun. Turun sujud. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya tiada sunyi daripada kembalinya itu jika apa? Tersalah. Sebab lupanya tiada sembahyangnya. Jadi tak batas sembahyang sebab dia terlupa. Maka adalah orang yang lupa tiada harus kita ikut akan dia. Tu imam tak batas sembahyang, dia sujud tadi. Dia bangun semula. Sebab dia terlupa, dia panik. Sebab orang sebut dia subhanallah, yuk bangun. Tapi kita duduk belakang dia, kita tahu dia salah, tak boleh kita ikut dia. Itu maksud dia. Maka adalah orang yang terlupa, tiada harus kita ikut akan dia. Yang tahu dah dia lupa, jangan tahu lah. Dan tiada batal sembahyangnya sekalipun. Atau sengajanya, maka batal lah itu. Tiada harus kita ikut akan dia. Jadi seimam ni sama ada dia batal ataupun tak batal, tak boleh kita ikut dia. Kalau tak batal sebab dia lupa, kita tahu, maka kita jangan ikut orang terlupa. Kalau dia sengaja, dia sudah batal sembahyangnya, kita tak boleh ikut orang batal sembahyang. Faham tak masalah kita hari. Jadi itu jelas tempat makmum tak boleh ikut imam. Bila dia terlupa ataupun dia sudah diberi buat kesalahan dalam sembahyang. Bermula sujud sahwi itu, tulis tepi kitab kita, tempat sujud sahwi. Sujud sahwi ni mana tempat dia? Boleh sujud pakai kursi ke? Kelang mana? Bermula sujud sahwi itu dua kali sujud sahwi. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, salah dia maya hari ni tu imam nana wana taulah. Balah dengan orang tino dia rumah ke? Tiba-tiba mari nak jadi tu imam selalu. Kali rokok, kali sujud salah. Saya kat subhanallah hari ni. 4-5 kali salah. Berapa kali dia kena sujud? Kali ya. 2 kali lah, 2 sujud sahwi. Bermula sujud sahwi itu 2 sujud jua, jikalau banyak lupanya sekalipun 2 kali sujud. Wajib ia meniatkan sujud sahwi. Dan tempatnya, tempat sujud sahwi di mana? Dahulu daripada salam dan kemudian daripada tasyahud dan salawat. Lepas kita baca tasyahud dan salawat semua kali sudah doa dah, barulah kita sujud. Seperti sujud sembahyang pada syaratnya dan segala sunatnya. Tetapi sunat dibacanya padanya subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Dia tulis di sini sunat. Jadi untuk tanda di tepi itu, kata Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab di At-Talqisul Habir, dia kata, ulama-ulama kata sunnah baca doa ni dalam sujud sahwi. Tetapi setakat aku cari dalam kitab hadis, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, lam ajid lahu asla. Aku tak jumpa daripada hadis-hadis Nabi, barulah kita boleh kata sunat. Dalam ibadat ni kita nak kata benda ni sunat buat, mesti dia temari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar kata aku tak jumpa bacaan ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ulama-ulama mengatakan sunat. Pasal sempurna dengan tepat. Jadi ulama lain dia tidak mengatakan bacaan ini sunat, kita nak baca apa? Kita baca subhana rabbiyal a'la. Supaya kita baca doa dalam sujud biasa. Jadi yang mengatakan sunat ini, kata Ibn Hajar, la asla lahu, lam ajid lahu asla. Aku tidak jumpa asal sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita ada dua bacaan sini. Bacaannya, ulama mengatakan bacaan kita dalam sujud sawi sama dengan bacaan di dalam kita sujud biasa. Mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ada yang mengatakan kita baca sunat dianya dalam sujud sawi ini baca subhana man la yanam wa la yasu, tapi ini bukan tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bacaan. Ibn Hajar komen, ini bukan komen daripada kita, komen daripada Al-Hafiz Ibn Hajar, dia kata lam ajid lahu asla. Aku tak jumpa asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujah ulamanya mengatakan munasabah tepat ni, baca lagi ni sebab kita terlupa. Itu saja. Ya. Sekarang ni kita perbincangan. Baik. Sekarang ni kita nak baca, nak berperbahasa ulama tentang tempat sujud. Mazhab Syafi'i, sujud sawi ni semua sekali 10 salat. Semua sekali 10 salat. Tambah ke, terlupa ke, kurang ke, 14 salam. Mazhab Hanafi dia kata tak, semua sekali lepas salat. Assalamualaikum, assalamualaikum, barulah sujud sawi. Nak ayat ni, supaya bila kita pergi jauh pergi ke keluar daripada Malaysia ni, kita akan jumpa lah Tok Imam salah. Dia akan sujud lepas salam. Jangan terkejut lah. Benda ni ada dalil lah. Mazhab Malik kata, kalau kita tambah rakaat, kerana terlupa, maka kita kena semaya, kena sujud sawi lepas salam. Tapi kerana kalau kekurangnya, kita sujud sawi belum salam. 3. Pendapat yang keempat, iaitulah mazhab Hambali. Sujud ni serupa Syafi'i juga. Semua sekali 10 salam belakang. Kecuali 2 tempat. Tempat yang pertama, apabila kita salam kurang. Mana kita mayat 2 rakaat, lepas tu kita salam. Orang-orang salah tu. Bukan kedua rakaat. Dia baru mayat 2 rakaat tu. Kita pun tambah 2 rakaat lagi. Jadi kita kena salam, kena apa yang salam bila? Sebelum salam. Ataupun kita kena salam selepas pada kita salam. Dalil dia mana dalil dia? Dalilnya cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari semaya, tiba-tiba Nabi kita semaya 2 rakaat hak. Sudah maya Nabi kita tubik daripada masjid, orang pergi satu seorang nama dia Zulyadain. Zulyadain maya Rasulullah, maya qasar kau hari ni. Tak 4 jadi 2 ni. Nabi kata tak, tak qasar. Nabi pun tanya orang lain, betul ke tak? Kata-kata Zulyadain, aku maya 2 rakaat. Jawab dia, orang lain berjawab, betul ya Rasulullah. Rasulullah maya 2 rakaat. Nabi kita pun maya balik, tambah balik 2 rakaat. Jadi itulah dia ya. Syarat nak boleh sujud sawi ni kalau kita terlupa, kita salat dah, boleh kita kecek sekadar nak pastikan. Mana kalau orang pakai ayat, Tok Imam, kurang sorkan lagi tu. Tok Imam boleh balik tanya orang lain, betul ke? Orang lain pun ayat, betul, kurang sorkan. Jadi dia kena masuk balik dalam semaya dia, Allahu Akbar, tambah sorkan lagi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya mula. Lepas dia maya 2 rakaat, summa salam, Nabi kita salam, assalamualaikum. Lepas salam, summa kabbar, dia takbir pula, Allahu Akbar, fasajada. Dia pun sujud pula 2 kali. Ini dalil yang katakan, siapa dia kurang maya, bila dia tambah balik, dia kena sujud bila lepas salam. Jadi kaedah ni, boleh agak merumit. Pasal itulah ulama-ulama kata, masalahnya luas. Masalahnya luas. Wal amru fi zalika wa. Jadi perbahasan belum salah kalau lepas salah, ada yang membeza kalau kurang lepas salah, kalau lebih belum salah. Itu pendapat ulama berdasarkan dia ada 5 tempat, 5 hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlupa dalam bayar. Dia ada 5 tempat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlupa dalam semaya. Kali dia sebut salah lepas pada 2 rakaat.
Ada sekali riwayat lain pula Nabi kita salat lepas pada 3 rakaat. Dia tambah rakaat lagi. Tepat yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dalam sembahyang zuhur dia tak duduk tasyahud awal. Tepat yang keempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur selebih 5 rakaat. Jadi itulah di antara riwayat-riwayat lain, hadis-hadisnya panjang, masa kita sudah. Jadi insya-Allah kita akan jelas balik. Pada ini tentang sembahyang dalam sujud sahwi ini, riwayat-riwayat yang mari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sujud sahwi. Tapi kita tahulah tepat dianya dalam mazhab kita sebelum salat belaka. Sebelum kita salat, kita sujud sahwi situ dulu. Jadi kita sambung balik, kita akan cerita insya-Allah taala berapa tepat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlupa dalam sembahyang dia. Tak ada menjadi masalah, tidak jadi salah kepada Nabi. Itu ada nak ajar kita. Kalau Nabi tak terlupa sembahyang, lagu mana kita nak belajar? Macam mana kita nak belajar? Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta